بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. InsyaAllah kita akan mengkaji pula berkenaan mazhab Khawarij yang mencipta satu kumpulan manusia yang menjadi masalah dan membawa penyelewengan dalam kalangan penganut Islam. Bukan sahaja melibatkan hukum syariat yang menyanggah nas, tetapi juga melibatkan perkara-perkara akidah. Wallahu lahadi ila siratim mustaqim. Allah yang memberi petunjuk berjalan yang betul. Berlakunya atau timbulnya mazhab Khawarij setelah syahidnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum dan sebahagian besar umat Islam telah membai'ahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang keempat. Tetapi gugurnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menyalakan api fitnah di kalangan umat Islam. Disebut fitnah kubra, fitnah yang paling besar dalam sejarah Islam, yang membawa kepada berlakunya peperangan sama sendiri, iaitu di antara mereka yang taat kepada khalifah yang sah mengikut hukum syarak, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka yang menentangnya kerana tidak puas hati terhadap tindakan ke atas orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Di antara peperangan yang besar ialah peperangan Al-Jamal, melibatkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Zubair dan Talha radhiyallahu anhuma berperang dengan Sayyidina Ali. Dan Siffin melibatkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain, beberapa sahabat berperang dengan Sayyidina Ali. Berlaku di antara mereka yang taat kepada khalifah dan mereka yang menentangnya, tanpa dinafikan bahawa salah faham ini berlaku kerana berbeza ijtihad dalam menangani pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka yang mengangkat senjata menentang Sayyidina Ali mendesak supaya bertindak ke atas mereka yang memberontak membunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Ali menangguhkan kerana terlalu ramai mereka yang terlibat itu, ribuan. Kalau bertindak, berperang juga, menyebabkan pembunuhan sama orang Islam. Memerlukan masa untuk menangani dengan penuh bijaksana. Dan hal ini tidak syak lagi Sayyidina Ali betul. Mereka yang mengangkat senjata menentang Sayyidina Ali adalah salah.
Tapi salah dari segi kepahaman dan ijtihad, tidak sampai kepada keluar daripada Islam. Mereka membela Sayyidina Osman. Sayyidina Osman adalah sahabat yang salah satu dari 10 yang dijanjikan syurga. Menantu Nabi SAW. Orang yang mengumpulkan Quran. Orang yang Nabi doa daripada Isya hingga subuh, supaya Allah mardainya. Segala dosanya diampun oleh Allah. Dijamin syurga. Sayyidina Osman bukan sebarangan. Sayyidina Ali begitu juga. Ini sahabat 10. Bukan sebarangan. Akibat daripada langkah yang salah membunuh Sayyidina Osman. Kerana zaman Osman ni zaman orang Islam sudah lemah. Banyaknya mu'alaf yang baru masuk Islam, yang tak erti agama. Banyak kalangan orang Badui yang buta huruf. Masuknya orang bukan Islam dalam masyarakat Islam yang jahat. Meniupkan fitnah-fitnah yang memburukkan Sayyidina Osman. Khususnya zaman Islam mendapat kemenangan, harta bendanya banyak. Mereka yang tak cukup bantuan, tak puas hati dengan pemberian zakat, pemberian bantuan dan sebagainya. Ini mereka yang lemah imannya. Maka sukar Sayyidina Osman untuk menghadapi masyarakat seperti ini. Mereka ini memberontak dan sehingga membunuh Sayyidina Osman. Sayyidina Ali dan termasuk anaknya dan sahabat-sahabat yang lain cuba nak mempertahankan Sayyidina Osman, nak berperang. Sayyidina Osman tak benar. Tak izin. Sayyidina Osman kata biarlah orang bunuh dia. Sanggup mati dia, mati dibunuh daripada orang Islam berperang sama sendiri. Sayyidina Osman telah memberi satu pengorbanan yang sangat besar. Namun demikian, akhirnya Sayyidina Osman dibunuh. Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Lalu mereka yang membela Sayyidina Osman minta supaya hukum yang terlibat dalam pembunuhan ini. Jumlahnya sangat besar, bukan kecil. Bukan mudah nak bawa ke mahkamah ribu manusia. Ini satu perkara yang perlu ditangani, memerlukan masa. Sayyidina Ali terpaksa mengangkat senjata menentang mereka yang melawan. Apabila ternyata tentera yang bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan mencapai kemenangan, Sayyidina Ali sudah tentu akan menang. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu menerima nasihat Ammar bin As radhiyallahu anhu supaya dilakukan hilah dengan mengangkat Al-Quran dan mengajak supaya didamaikan dengan Al-Quran. Cara ini membawa kepada pertelengkahan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyedari akan penipuan ini, terpaksa juga mengikut mereka yang terpengaruh dengan seruan berdamai itu. Lalu mereka menerima tahkim di mana wakil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengheret Abu Musa al-Ash'ari terjebak dengan penipuan wakil iaitu Ammar bin As radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang dhaif. Banyak kitab-kitab meriwayatkan bahawa Ammar bin As menipu Abu Musa al-Ash'ari. Sebenarnya tidak begitu. Kerana penulis-penulis tarikh Islam seperti At-Tabari dan lain-lain meriwayatkan semua cerita. Semua cerita disebut dalam kitabnya. Tapi cerita ni yang masyhur. Cerita ni dhaif sebenarnya. Apa yang berlaku, Abu Musa al-Ash'ari dan Ammar bin As berusaha dengan ikhlas untuk mendamaikan dengan Quran. Memanglah kena damaikan dengan Quran. Itu betul. Satu langkah yang betul. Dan Ammar bin As ni pula berbalah Sayyidina Osman. Kerana Sayyidina Osman pecat dia daripada menjadi gubernur Mesir. Bukan kerana dia gila pangkat, tidak. Kerana Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur Mesir. Sayyidina Umar tidak mahu dia membebankan rakyat Mesir dengan cukai, dengan kharaj. Rakyat Mesir banyak masuk Islam dengan pendamping Ammar bin As.
Apabila berlakunya jumlah rakyat banyak, bantuan banyak, peruntukan banyak, Sayyidina Uthman minta supaya dikumpulkan hasil yang banyak. Maka dia lantik Abdullah bin Abi Sarah jadi pemungut cukai di Mesir. Abdullah bin Abi Sarah ni ialah adik-adik susu Sayyidina Uthman yang pernah murtad, tapi dia diampunkan oleh Nabi SAW. Nabi mengampunkan dia dan dia bertaubat. Nabi Sarah dihantar untuk memungut cukai di Mesir. Nabi Sarah mengendalikan kharat dengan menambahkan kharat ini. Hasilnya banyak. Amr bin As terus menjadi gubernur. Amr bin As marah. Ini menyebabkan rakyat marah. Timur ini salah faham. Lalu Sayyidina Uthman pecat Amr bin As. Amr bin As dipanggil. Dipanggil Sayyidina Uthman. Amr bin As kata, aku pegang lembu. Abdullah bin Abi Sarah pura susu. Pura susu, tengah ambil susu je. Memberatkan lembu. Itu lebih kurangnya. Memberatkan Mesir. Dan Amr bin As ni marah kepada Sayyidina Uthman. Namun bila Sayyidina Uthman dibunuh, Amr bin As berpihak dengan Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali. Kerana membela kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Begitu ceritanya. Jadi nak kata dia tipu itu tidak. Ini kerana dia mahu supaya mereka bunuh Sayyidina Uthman. Walaupun dia marah Sayyidina Uthman. Talakih ini dibela Sayyidina Uthman. Dan apabila dalam peperangan Siffin ini, Ammar bin Yasir mati, dibunuh. Ammar bin Yasir berperang di pihak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di sana ada hadis. Nabi bersabda, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar bin Yasir dibunuh oleh satu kumpulan yang derhaka. Sudah. Bila Ammar bin Yasir dibunuh dalam perang ini, Nabi pernah sebut, yang membunuh Ammar bin Yasir ini puak yang derhaka. Nyatalah bahawa Muawiyah adalah puak yang derhaka. Menentang kerajaan yang sah. Bila orang baca hadis ni kepada Muawiyah, Muawiyah mentakwilkan hadis ni, mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang bunuh dia kerana ajak dia berperang. Pusing untuk itu. Ammar bin As membantah, kalau begitu maka Rasulullah bunuh Sayyidina Hamzah lah. Kerana Sayyidina Hamzah suruh Nabi suruh Rasulullah berperang. Terdiam berbanding Muawiyah. Dan memang Ammar bin As dan Abu Musa al-Asy'ari berusaha untuk mendamaikan antara orang Islam. Berusaha sungguh-sungguh. Tetapi dalam saf orang Islam di masa itu ada pengikut Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, yang menyebarkan pengikut-pengikutnya untuk menjatuhkan api peperangan. Menyebabkan berlakunya peperangan semula kerana kumpulan-kumpulan yang jahat. Abdullah bin Sabah dan lain-lain lagi terlibat dalam kes ini, maka berlaku perang balik. Ini ceritanya. Jadi, riwayat tahkim Ammar bin As tipu dengan Ustaz Ari ini tak betul sebenarnya. Perlu dilihat sanad. Riwayat dalam kitab-kitab saya. Bila dirojok pada sanad-sanad ini, dapati bahawa sanad yang mengatakan Ammar bin As tipu, ini sanadnya dhaif, maudhu', cerita-cerita palsu. Cerita yang sebenarnya, kedua-dua sahabat yang mulia ni bersungguh nak mendamaikan. Dan Sayyidina Ali juga nak berdamai, Muawiyah juga nak berdamai. Tetapi keadaan tidak terkawal. Maka timbullah wajah mereka yang tidak puas hati dengan tahkim. Mereka berkata, la hukma illallah. Tiada hukum yang sebenar melainkan Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab kalimah haqqin yuradu biha batil atau urida biha batil. Kalimah yang benar tetap diucapkan kerana kebatilan. Mereka ini mengambil keputusan menentang dan keluar dari saf khalifah. Mereka menuju suatu tempat bernama Harawra.
Hararat nama tempat. Puak-puak tak puas hati Sayyidina Ali. Padahal dia berperang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terima perdamaian. Puak ni tak setuju, memberontak lawan Sayyidina Ali. Puak ni kena Khawarij. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang menemui dan memujuk mereka secara damai. Dan bersoal jawab secara baik dengan mereka. Sayyidina Ali berucap kepada mereka sambil bertongkakkan busur panah. Sayyidina Ali bertongkak busur panah di riwayatnya. Busur panah dia akan tongkat berkhutbah dengan berkata, saat jawab, adakah kamu tahu bahawa aku adalah seorang yang benci kepada jawatan? Sayyidina Ali kata. Mereka menjawab, ya. Sayyidina Ali wajah bertanya lagi, tidakkah kamu sedar bahawa kamu juga memaksa aku supaya menerimanya? Mereka menjawab, ya. Sayyidina Ali bertanya lagi, tidakkah kamu sedar bahawa kamu juga memaksa aku supaya menerimanya? Ya. Sayyidina Ali bertanya lagi, kalau begitu mengapa kamu menentangku? Lalu mereka mengaku salah. Sayyidina Ali berhujah. Tak dijawab. Sesungguhnya kami telah melakukan satu dosa yang besar, maka sekarang kami mohon taubat kepada Allah, kata mereka. Mereka pun pulang ke Kufah bersama Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berubah fikiran untuk menentang pula. Lalu Sayyidina Ali menahan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk berdamai dengan mereka bagi menghilangkan fitnah dan bencana. Tetapi mereka mengambil keputusan menentang khalifah dan membai'ahkan seorang imam yang dipilih oleh mereka bernama mereka di Hararat. Maka mereka diberi nama Al-Haruriyah. Dan oleh kerana mereka keluar menentang khalifah, maka mereka diberi nama Khawarij, yakni kumpulan yang keluar daripada ketaatan khalifah yang sah. Khawarij yang keluar daripada khalifah yang sah. Dan mereka menamakan diri mereka dengan nama Asyurah. Diberi nama kumpulan di Asyurah. Asyurah yakni orang yang menjual nyawa kerana mohonkan keridaan Allah. Padahal mereka termasuk di kalangan penganut ajaran sesat. Golongan Khawarij yang melampau ni bersepakat mengkafirkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah kerana peristiwa tahkim dan mengkafirkan orang-orang Islam yang mengerjakan dosa besar. Orang Islam yang berzina, yang minum arak, yang tinggal semayang, yang makan riba, kafir. Di samping mereka juga menghukumkan mereka mengerjakan dosa besar diseksa oleh Allah dalam neraka selama-lamanya. Ini bercanggah dengan hadis. Ada hadis mengatakan mereka berdosa ni dapat syafaat. Syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat orang alim, syafaat orang yang saleh, syafaat mati syahid, hadis-hadis yang banyak. Tapi mereka tidak, orang buat dosa besar ni masuk neraka selama-lama. Kecuali golongan An-Najadat, iaitu salah satu perpecahan mazhab Khawarij, kita akan baca kemudian. Mereka juga mempunyai pegangan berbeza dari segi akidah. Dia sampai bersikap menentang sekerah-kerahnya khalifah Islam yang tidak disenangi oleh perasaan mereka, walaupun khalifah itu kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalaulah golongan Syiah melampau memuja Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka golongan Khawarij pula melampau menentang Ali karamallahu wajhah. Dua-dua melampau. Syiah melampau memuja Sayyidina Ali, Khawarij melampau menentang Sayyidina Ali. Dan para sahabat yang dianggap tidak sependapat dengan mereka, pada asalnya mereka menentang dalam perkara khilafah Islamiah, pemerintahan Islam saja, iaitu mendurhakai Khalifah Ali karamallahu wajhah. Tetapi kemudiannya mereka telah melarat kepada perkara-perkara akidah dan hukum syariat yang telah menyeleweng Quran dan Sunnah. Di antaranya, tak perlu pada negara, tak perlu pada pemerintahan. Politik tak ada dalam Islam. Ni. Fahaman sekular lah. Tak ada politik dalam Islam. Pemerintahan negara tak ada. Ini pandangan Khawarij. Pandangannya sesat. Bukan pandangan orang putih saja. Orang Eropah. Ini termasuk sebahagian Khawarij. Mereka adalah golongan yang kasar dan keras
Di antara sebabnya ialah kerana kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang Badui, orang kawasan berdalaman yang buta huruf, yang tabiatnya begitu. Ditambah pula dengan kejahilan dalam agama dan lemah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mereka kuat berpegang dengan agama dan sayang kepadanya, semayang kuat, tahajud kuat, puasa kuat, tapi tak faham agama. Sahabat pucat muka bertahajud, keandahi bersemayang, tetapi tak faham agama. Ada perkataan mereka menjauhkan diri daripada para ulama, sahabat-sahabat dan tabi'in, dan mengaji sesama sendiri tanpa guru yang mursyid, belajar sama sendiri. Sekarang dia penyakit. Orang kuat agama pakai baca buku, pakai belajar sendiri. Tak ada guru yang mursyid. Ini bahaya. Mereka telah berlainan pegangan ahli sunnah wal jamaah kerana mempunyai pahaman dan pegangan. Di antaranya yang pertama dalam perkara khilafah. Mereka berkata bahawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sah menjadi khalifah. Adapun Uthman telah berubah pada akhir pemerintahannya. Setelah dia berubah, maka jawatannya khalifahnya tidak sah lagi. Padahal tak puas hati, tak dapat bantuan. Ini. Adapun Ali karramallahu wajhah, keadaannya baik sebelum peperangan Siffin. Setelah itu Ali telah melakukan kesilapan dalam perkara tahkim, sehingga kesalahan itu dihukum kafir. Pada mereka juga paksa dan Ali terima tahkim. Kata Ali sesat pula. Yang kedua, mereka mengecam orang-orang yang terlibat dalam peperangan Al-Jamal, iaitu Talhah, Az-Zubair dan Ummul Mukminin radhiyallahu anhum. Dan mereka mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin As radhiyallahu anhuma. Kesemua para sahabat itu dikecam habis-habisan. Muawiyah radhiyallahu anhu menurut pegangan mereka telah merampas jawatan khalifah. Dengan menggunakan kekerasan, maka dia kafir yang wajib diperangi. Mengkafirkan sahabat-sahabat. Dia teruk pada Syiah lagi. Ini. Ketiga, jawatan khalifah hendaklah dipilih secara bebas di kalangan orang Islam, tanpa mengira sama ada dia ahli bait seperti pegangan Syiah atau Quraisy seperti pegangan ahli sunnah. Yang ini kumpulan yang paling berpengaruh dan kuat. Tak ke siapa dia, tak ke bangsa apa, Quraisy atau tidak. Orang Islam dah juga kepala begini. Ada orang Islam kepala begini. Kepala tak ke siapa dia. Asal dia orang Islam, tak ke sama ada berpengaruh atau tidak. Ini pandangan sebahagian mazhab Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah. Apabila khalifah zalim walaupun tidak kafir, maka wajib dipecat atau diperangi. Setengah daripada mereka pula menyatakan tidak perlu adanya imam, lalu dirasakan mustahak, maka melantiknya harus sahaja. Kumpulan Daesh banyak kumpulan ini. Yang dikatakan Daesh yang melampau itu banyak terpengaruh dengan mazhab ini. Ini satu mazhab yang salah. Namakan Daesh yang berperang, berjihad kononnya, nak menegakkan Islam, tetapi tak tahu fiqh, tak tahu hukum. Yang keempat, terlalu mudah mengkafirkan orang dengan hanya melakukan dosa besar. Sudah jatuh menjadi kafir. Bukan sahaja yang melakukan dosa besar, bahkan ada kalangan mereka termasuk kecil pun dihukum kafir, dosa kecil pun kafir. Manusia jadi malaikat lah, saudara Rasulullah. Manusia ada kelemahan dia, ada nafsu dia. Tak sunyi daripada dosa. Jadi kafir. Mereka mencuba untuk mempengaruhi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu yang menentang pemerintahan Umayyah. Bila Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bangkit menentang Yazid bin Muawiyah, kemudian Walid bin Marwan menentang selepas Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Sayyidina Hasan letak jawatan, oleh Marwan, Abdullah bin Zubair mengangkat senjata menentang Umayyah kerana membela Sayyidina Husain yang dibunuh dengan zalim, dan membela. Mereka cuba pujuk Abdullah bin Zubair supaya bersama dengan mereka menentang khalifah ini.
Mereka dengan kerasnya meminta Allah supaya mengkafirkan dan mengecam sahabat-sahabat Rasul, termasuk ayahnya Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dengan bijaksana Abdullah bin Zubair menjawab. Abdullah bin Zubair ini seorang sahabat muda yang alim. Alim Abdullah bin Zubair ni. Kerah ajak lawan, ajak perang, mengkafirkan sahabat. Allah berkata, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan berkuasa menunjukkan firman-Nya kepada orang yang paling kafir dengan cara yang lebih lembut daripada ini. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surah Taha ayat 43-44. Artinya, pergilah kamu berdua per Fir'aun, sesungguhnya dia melampau batas. Katakanlah kepadanya kata-kata yang lembut, dan mudah-mudahan dia menerima peringatan dan terasa takut. Kalau beginilah Allah Ta'ala suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun lembut dengan Fir'aun, takkanlah mak uyah macam Fir'aun. Walaupun aku tak setuju dengan sahabat-sahabat ni, aku tak anggap begitu. Allah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, la tu'dul ahya bisababil amwat. Artinya, jangan kamu menyakiti orang yang hidup dengan memaki orang yang sudah mati. Walaupun orang mati itu salah, kafir, tapi anak dia, depan anak dia. Lalu dia Rasulullah melarang sahabatnya memaki Abu Jahal di hadapan anaknya Ikrimah radhiyallahu anhu. Abu Jahal adalah musuh Allah dan Rasulnya sebelum hijrah, dan memeranginya selepas itu. Cukuplah syirik menjadi dosa yang paling besar. Adalah tidak kena bertempatnya kamu berkata demikian pada ayahku dan sahabat-sahabat yang lain. Sesungguhnya Abdullah mempertahankan Uthman, Ali dan ibu saudaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan cara habis-habisan, sehinggalah golongan Khawarij meninggalkannya. Lari buat Khawarij ni. Golongan Khawarij menentang khalifah secara kekerasan, sehingga mereka bertindak membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan dilakukan oleh seorang penganut Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljim. Peristiwa terkenal. Seterusnya mereka berpecah kepada 8 golongan yang besar, dan berpecah pula daripada beberapa kumpulan kecil yang mempunyai pegangan yang berbeza antara satu sama lain. Kita akan baca satu persatu. Al-Ma'akum untuk ula ali badiyah dan lain. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Cintakan syahid. Kita bincang tajuk cintakan syahid berkait peperangan Mu'tah. 2,000 tentera Islam menghadapi 200,000 tentera Rom. Tidakkah ini macam bunuh diri? Ada orang kata bunuh diri. Bukan bunuh diri. Ini kena faham. Perlu dipahami perbezaan di antara cintakan syahid dengan tindakan berani mati dan membunuh diri. Macam orang Jepun berani mati lain, orang bunuh diri lain, cinta mati syahid lain. Mati syahid adalah husnul khatimah tertinggi yang dikurnia oleh Allah kepada orang-orang yang mati kerana berjihad menegakkan agama Allah dan mempertahankannya, atau perkara yang berkait dengan ketinggian agama dan kemuliaannya, yang berkait dengan agama, seperti ajaran dan hukum Islam, mempertahankan ajaran hukum Islam. Dakwah Islam, mempertahankan dakwah Islam. Orang ganggu pendakwah, dia lawan sebab mati. Negara Islam dia ceroboh, lawan sebab mati. Tanah air Islam dan maruah penganutnya, maruah penganut Islam dihina, maka lawan sehingga mati. Mereka yang berjihad itu ialah kesediaan untuk mempertahankan perkara tersebut dengan pengorbanan yang diperlukan daripada nikmat kurnia Allah, sama ada nikmat ruh atau jasad, lahir atau batin. Yang diperlukan pengorbanannya termasuk harta dan nyawa bagi menyelamatkan agama. Dan perkara yang berkait dengannya, sanggup habis harta, sanggup korbankan tenaga,
kurbankan anak beranak, kurbankan nikmat yang Tuhan beri, kerana mempertahankan agama, tanah air agama, maruah agama, orang yang menganut agama, dakwah agama Islam. Sama secara mengalahkan musuh atau mengerunkan mereka. Tujuannya supaya musuh dikalahkan. Ataupun menggerunkan musuh supaya musuh itu takut. Bila buat begitu, musuh takut lari. Orang lain selamat. Sanggup korbankan diri. Jihad itu dilakukan sehingga meletakkan kepentingan Islam dan perkara yang berkait dengannya mengatasi segala-galanya. Meletakkan Islam lebih mahal daripada segala-galanya. Termasuk diri sendiri, kerana Islam adalah keutamaan yang pertama dalam hidup dan mati. Kerana dalam ad-daruriyat al-khamsah ataupun as-sittah, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keluarga dan maruah, menjaga harta. Ini keperluan hidup manusia. Menjaga agama yang pertama. Agama mesti letak nombor satu. Ini mengikut Islam. Ajaran lain letak harta nombor satu. Ataupun diri nombor satu. Islam letak agama nombor satu. Kerana meletakkan agama nombor satu, sanggup korbankan nyawa, korbankan harta. Korbankan segala nikmat. Di samping beriman kepada syurga, janji Allah di alam barzakh dan alam akhirat. Kepada orang yang mati syahid, percaya janji Allah Ta'ala. Tuhan berjanji mereka mati syahid ini masuk syurga. Percaya. Lepas mati masuk syurga selalu. Disebut dalam surah Yasin. Bagaimana Habibun Najjar yang mempertahankan 3 orang Rasul, disebut surah Yasin, telah ditangkap oleh musuh Rasul itu, dipijak ramah-ramah, mati terus masuk syurga selalu. Ini surah Yasin. Lepas mati masuk syurga selalu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bila masuk alam barzakh, mudah-mudahan kaum aku tahu aku masuk syurga sekarang. Disebut kisah dalam surah Yasin. Jadi mereka yang sanggup mati ni percaya pada cerita ni lah. Cerita lepas mati masuk syurga selalu. Dapat kelebihan. Apabila keimanan sampai ke puncak yang terlalu tinggi sehingga seolah-olah melihat janji Allah yang diterima di alam barzakh dan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan kepada orang yang mati syahid, maka dunia dan segala isinya menjadi kecil dan bersedia untuk ditinggalkan. Bila masuk iman dalam mati, lepas mati ni aku masuk syurga lalu, maka terus lawan, sanggup sampai mati. Macam Anas bin An-Nadhr dalam perang Uhud. Beritahu ke kawan dia, sekali salam ke Nabi, aku nak masuk syurga dah. Nak masuk syurga dah. Terus masuk dalam musuh dan mati. Macam sahabat dalam perang Badar, duduk tengah makan buah kurma. Nabi kata, barang siapa yang berperang pada hari ini tak undur, mati masuk syurga. Lalu lempar buah kurma yang ada di tangan. Kerana tak masuk syurga, buah kurma ada lagi. Hanya sahabat begitu. Ini bila roh berhubung dengan alam akhirat. Nampak, seolah nampak dia beriman. Bila iman sampai ke puncak, sampai begitu. Bukan zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Contohnya dalam peperangan antara tentera Pakistan tahun 65. Kisah yang terkenal. 30 orang dia tentera sepadan. India Hindu masuk nak serang Pakistan. Yang dia sepadan 30 orang dia. Lalu 30 orang ni meletakkan bom pada motosikal, merempuh kereta kebal India. Dan meletup. Kereta kebal ni lepas sebuah-sebuah. India ingat ke ramai lagi? Tak berani nak masuk. Ini termasuk dalam kisah mati syahid. Sanggup. Bila musuh tengok begini, kalau macam ni ada lagi. Macam perang Mu'tah juga. Imam Khalid bin Walid telah menyusun pasukan-pasukan yang banyak berperang. Pasukan yang banyak bergilir, yang kita baca minggu lepas tu,
Pasukan yang pertama serang, undur. Yang kedua masuk pelak. Hak belakang, pergi belakang naik kuda. Melarikan kuda sehingga debu naik ke langit. Kuda banyak naik ke langit. 2,000 tentera, cukup dah. Bila hak ni berlari-berlari, hak ni masuk pelak, hak ni pusing, macam ombak ada. Bertalu-talu. Musuh tak nampak, dia nak kada lagi. Belakang tu banyak, padahal debu. Lalu tentera Rom berundur kerana ketakutan melihat keberanian tentera Islam. Jadi mereka yang sanggup mati untuk menggerunkan musuh, bukan mengalahkan lagi. Lalu berjaya mengundurkan untuk menyambung semula perjuangan, bukan untuk lari, tidak, menyambung. Ini taktik, strategi peperangan. Ini kisah mereka yang sanggup mati syahid dalam perang Mu'tah. Adapun harga diri atau berani mati atau membunuh diri yang dilakukan oleh kalangan bukan Islam berbeza dengan mati syahid. Hutang banyak bunuh diri. Putus cinta bunuh diri. Tak lulus periksa bunuh diri. Tak berjaya dalam ujian bunuh diri. Banyak orang bukan Islam begitu. Ini tak betul ni. Ini salah. Lain dengan kita orang Islam ni. Lain dengan mati syahid. Dilakukan kalangan bukan Islam, berbeza dengan mati syahid dan tidak boleh disamakan, bukan haram menyamakannya. Kerana keimanan itu berbeza dengan kekufuran. Keislaman itu berbeza dengan jahiliah. Tidak boleh disamakan juga dengan keganasan kerana tindakan mati syahid untuk menentang keganasan terhadap orang lain, membunuh mereka yang tak terlibat dengan peperangan, itu salah. Ini tentera lawan tentera. Bergebung tengah-tengah pasar, orang puang duduk jual. Itu tak kena. Kecuali dalam suasana semua rakyat tentera menjadi Israel. Kerana Israel dia buat kerahan semua rakyat adalah tentera. Tindakan orang Palestin terhadap Yahudi itu lain. Ini tindakan mati syahid. Kerana dia anggap negara Israel itu adalah kawasan ketenteraan, kawasan peperangan. Ini bukan kawasan peperangan, pergi bunuh. Pergi bunuh tempat hotel pelancongan itu salah. Pergi bunuh dekat diplomat asing itu salah, tak betul. Kerana dalam Islam, diplomat ada perlindungan. Yang sah, yang ada hukum dia, lain. Sehingga bersedia mengorbankan diri sendiri untuk membunuh orang lain yang bukan musuh, dan Islam mengharamkan menjadikan mereka yang tidak terlibat dengan kezaliman sebagai sasaran. Orang yang bukan sasaran peperangan tidak boleh. Perempuan, kanak-kanak, orang awam, ini salah. Yang bolehnya ialah sasaran peperangan, sasaran ketenteraan. Yang bolehnya. Ini mesti dibaca dengan kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ada babul jihad. Bukan babul salah saja, babul siam. Bab semayang, bab puasa, bab bersuci. Dalam kitab bab muamalat, babul jihad ada dalam kitab fiqh. Malangnya tak baca fiqh, bab ibadat je baca, bab jihad tak baca. Ini silap. Jadi jihad ni ada hukum hakam dia, kena faham. Patutnya kita kena ajar pada tentera kita, polis kita babul jihad, kitab fiqh, kena baca. Dan orang kita kena baca supaya kita orang Islam ni beradab. Tindakan para sahabat radhiyallahu dalam peperangan Mu'tah termasuk di dalam perkara menuntut mati syahid. Di samping beberapa tindakan dalam peperangan Badar, Uhud dan lain-lain. Sehingga mereka disanjung dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Suratul Ahzab ayat 23. Artinya, dan kalangan orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang benarlah janji mereka kepada Allah. Maka dalam kalangan mereka ada orang yang telah menunaikan ajalnya mati syahid. Dan dalam kalangan mereka ada pula orang yang menunggu giliran untuk mati syahid. Dan mereka tidak sia-sia menukarkan janjinya. Ini disebut dalam Quran. Itulah mereka yang mempertahankan Islam, meninggikan Islam. Mempertahankan umatnya, maruah umatnya dan negara orang Islam. Kesan peperangan Mu'tah.
Walaupun perangan Mu'tah tidak mencapai matlamat, tidak akan menghukum mereka yang membunuh utusan Rasulullah SAW. Asalnya, perang Mu'tah ni ialah untuk menghukum raja yang membunuh utusan Nabi SAW. Kerana Nabi menghantar surat kepada raja itu supaya sama ada masuk Islam atau berdamai ataupun perang. Mengikut amalan antarabangsa, utusan tak boleh dibunuh. Ini amalan antarabangsa dan Islam menerima amalan ini. Tiba-tiba dia bunuh utusan Nabi. Ini sudah melanggar. Lalu Nabi menghantar tentera untuk menghukum raja yang membunuh utusan Nabi ini. Oleh kerana raja ini bernaung di bawah Empire Rom, Rom Byzantine. Maka Rom menghantar tentera membantu raja ini. Itu jadi perang Mu'tah. Walaupun tak berjaya kerana tentera Rom terlalu ramai. Nabi hantar 2,000, tentera Rom 200,000. Berlaku perang yang tidak seimbang. 3 penglima syahid, iaitulah Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu syahid. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih dan mengatur strategi taktik yang bijak sehingga berjaya mengundurkan Rom dan tentera Islam berundur tanpa meneruskan peperangan kerana jumlah sangat besar. Balik semula ke Madinah. Disebut kisahnya, bila balik Madinah ada orang yang lontar dengan batu marah. Nabi kata jangan. Mereka bukan mengalah, tidak. Mereka berundur kerana taktik peperangan. Itu bukan melarikan diri, tidak. Tetapi memberi kemenangan moral yang sangat tinggi kepada Islam. Kerana ia sangat mengejutkan kabilah-kabilah Arab. Perang Mu'tah ni mengejutkan kabilah Arab. Bagaimana Rom Timur, sebuah kuasa besar dunia, boleh dicabar dan dihadapi oleh tentera Islam. Ini adalah perkara yang mustahil dan sangat menakjubkan mengikut perhitungan mereka. Ini menakjubkan. 2,000 boleh mengundurkan tentera 200,000. Ada yang beranggapan bahawa sebenarnya berlaku pertolongan Allah yang menjadi kenyataan benarnya agama Islam. Ini satu, memang betul lah pertolongan Allah. Termasukkan gerun. Pembawa agama ini sebenarnya Rasul yang diutuskan oleh Allah. Maka beberapa kabilah yang pada mulanya sangat bermusuh menganut Islam, sangat bermusuh menganut Islam, di antaranya ialah kabilah Bani Salim, Ashja', Ghatfan, Zubyan, Fuzarah dan lain-lain. Ada kabilah yang menyerah dan masuk Islam. Ada kabilah yang takut. Peperangan ini juga menjadi pertemuan pertama dengan kuasa besar dunia di zaman itu. Dan menjadi lambaran sejarah dan permulaan kejatuhan kuasa besar dunia terkuat. Ini permulaan kepada jatuhnya Rom. Walaupun tak berlaku zaman Nabi, berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan diikuti oleh kuasa besar yang lain. Keadaan ini membuka pintu pada cahaya Islam di seluruh pelosok dunia. Kerana pada masa Nabi berhijrah di Mekah, Madinah, kisah yang terkenal. Nabi berhijrah dalam keadaan bersembunyi. Kisah hijrah bila pemimpin musyrikin Mekah tak berjaya menangkap Nabi, lalu mereka menawarkan hadiah ratus ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap atau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Suraqah bin Malik, seorang panglima Mekah yang terkenal, dengar hadiah yang lumayan ni, suruh khadam dia menyediakan kuda. Dia nak pergi seorang, nak takak Nabi, nak bunuh Nabi, boleh 100 ekor unta. Kalau ajak kawan, kena bagi hadiah ni. Dalam kepala dia nak dapat hadiah seorang dia. Suraqah bin Malik, lalu dia pun dia dengar berita Nabi dan Abu Bakar dengan seorang pemandu melalui jalan yang luar biasa. Tak dilalui oleh orang. Dan dia tahu, dia dapat rahsia tu. Lalu dia kejar dengan kuda.
memang jumpa sungguh dengan Nabi. Abu Bakar tengok kuda mari. Nampak Suraqah bin Malik. Nabi kata tak apa, jangan takut. Suraqah bin Malik terus nak serang, tiba-tiba tanah pegang kaki kuda dia, tak gerak. Jatuh tersungkur Suraqah bin Malik. Kemudian dia naik kuda semula, kejar balik, kena pegang balik. Ini mukjizat Nabi, tolongan Allah. Dia pegang di tanah, kaki kuda dia jatuh. Siapa yang ketiga dia jatuh, dia serah diri pada Nabi. Nabi kata, wahai Suraqah, aku nak beri hadiah padamu gelang kuasa besar Kisra, kuasa besar Parsi. Dengan makna bahawa Nabi sudah yakin Islam akan menang. Rom dan Parsi akan kalah. Akan kalah Rom dan Parsi ni. Bila sampai masa aku nak beri hadiah kamu. Gelang kebesaran Maharaja Parsi. Tiba-tiba zaman Nabi, Rom dengan Parsi tak kalah lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak habis lagi, walaupun sudah menang, tak habis lagi. Zaman Sayyidina Umar barulah Rom dan Parsi kalah. Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar barang daripada Parsi yang dirampas, termasuk gelang kebesaran kerajaan Parsi. Lalu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik, ini janji Nabi nak beri kamu. Beri pada Suraqah bin Malik. Ini cerita hijrah yang terkenal. Jadi janji Nabi ni janji yang benar, janji yang betul. Parsi dan Rom jatuh, kuasa besar dunia jatuh. Islam akan menang pada akhirnya. Ini janji yang betul. Semua janji Nabi betul. Bahkan Nabi pernah sebut Constantinople akan jatuh. Zaman sahabat, zaman Umayyah Abbasiyah, orang Islam usaha nak tawan Constantinople, tak berjaya. Sehingga 1000 tahun lebih, zaman Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuka Constantinople, tukar pada Istanbul. Ini termasuk dalam janji Nabi SAW. Dan termasuk janji Nabi juga Rom akan diperintah oleh Islam. Rom Itali. Rom Itali, pusat Roman Katolik. Itu akan diperintah oleh Islam satu hari nanti. Nabi sebut, ada hadis. Lalu tahannas Konstantiniyah war Rumiyah. Islam akan membuka Konstantinopel dan Rom. Konstantinopel sudah dibuka, Rom belum lagi. Menandakan ada lagi masa depan untuk Islam. Rom Itali. Ini akan berlaku. Akan berlaku. Bila? Pasti akan berlaku. Kerana Nabi sebut dengan janji Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Yang bermaksud, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah, sagu hati, makan pagi dan tempat tinggal hingga setahun lamanya. Dia tempoh disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka hendaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati. Tidaklah kamu bersalah, wahai waris si mati. Tidaklah kamu bersalah, wahai waris si mati, mengenai apa yang mereka isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah,
pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Ayat-ayat ini masih berkait dengan isteri yang kematian suami dan diceraikan oleh suaminya. Kita dah baca ayat yang dahulu yang mengatakan iddah 4 bulan 10 hari. Yang mengatakan orang yang mampu mengikut qadarnya, yang tak mampu mengikut qadarnya. Dah disebut dalam ayat yang dahulu. Para ulama mengatakan ayat kita baca ni dinasahkan hukumnya. Dinasahkan hukum ayat yang kita baca dulu. Itu ayat mengatakan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Mereka hendaklah tinggal selama 4 bulan 10 hari. Ayat ini mengatakan dalam masa setahun. Ayat ini dinasahkan, tak pakar. Tak pakar hukum yang ada dalam ayat ini, tak dipakai lagi. Mereka yang mampu mengikut qadar, yang tak mampu mengikut qadarnya. Sudah jelas ayat kita baca dulu. Lalu seorang sahabat yang muda, Abdullah bin Zubair, tanya Sayyidina Uthman. Aku tanya Sayyidina Uthman, pasal apa ditulis juga dalam Quran ayat ni? Sudah dinasahkan, ditulis juga. Patutnya tak ditulislah, kerana sudah dinasahkan. Hukum tak boleh pakai, baca saja je. Sayyidina Sulaiman kata, anna hadha amrun tawqifi wa ana wajadtuha musbitatan fil mashaf kadzalika ba'daha fa usbitaha haitsu wajadtuha. Kata Sulaiman, ini perkara yang Tuhan dah tetapkan, Nabi dah tetap supaya ditulis. Aku tulis juga masuk dalam Quran. Banyak ayat yang dinasahkan dalam Quran. Hukumnya dinasah, tak boleh pakai. Tetapi dibaca. Hukum tak boleh pakai. Antaranya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampir semayang dalam keadaan kamu mabuk. Ini ayat turun pada awalnya. Masa nak haramkan arak, Tuhan tak haram selalu. Mula-mula Tuhan lock dulu orang minum arak. Cuma dekat semayang tak boleh minum arak. Janganlah dekat nak mayang minum arak lagi. Kerana baca kuliah dekat Firun, baca ulang hak tula. Ulang-ulang tak kerti nak berhenti. Wala antum abdu udulah. Kena mabuk arak. Ada yang semayang subuh sampai 4 rakaat minum mabuk arak. Mabuk arak, semayang. Siapa begitu? Ini pada awal Islam. Jangan hampir semayang dan kamu mabuk. Bila turun ayat, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib, keji di amalan syaitan. Jangan minum lagi. Tak boleh minum arak tu, diharamkan tu. Tapi ayat, jangan minum arak masa mabuk. Dekat mabuk jangan semayang tu masih dibaca dalam Quran. Ayat tu tak boleh dipakai hukum je. Baca samalah juga. Di sana ada ayat yang dinasahkan hukumnya, dikekalkan bacaannya. Dan sana ada ayat yang dinasahkan bacaannya, hukumnya masih ada. Ada juga ayat begitu. Iaitulah rejam. Mereka yang berzina yang sudah kahwin direjam sehingga mati. Ini ada dalam ayat yang dinasahkan. Tulisannya, hukumnya dipakai. Itu ada juga macam tu. Ini terkenal dalam ilmu ulumul Quran, ilmu Quran. Dia pakai. Termasuk ayat yang kita baca ni. Jadi ayat yang baca ni mengatakan hendaklah berwasiat supaya duduk setahun di rumah dan beri mut'ah. Ayat ni dinasahkan hukumnya. Jadi dibaca saja hukumnya, kita kira ayat yang kita baca dulu. Termasuklah juga dalam masalah wasiat beri harta ni dinasahkan dengan ayat walahunna rubu mimma taraktum
illam yakul lakum walad fa in lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Dan bagi isteri itu seperempat harta kalau tak ada anak. Kalau sebenarnya anak, isteri mendapat 1/8 pada harta. Ini hukum saka. Disebut dalam surah An-Nisa. Jadi ayat ni dia nasahkan juga hukumnya. Yang kita baca ni. Kena wasiat beri ke isteri. Isteri tak ada lagi. Jadi dia baca saja. Kerana hukumnya sudah dinyata dalam ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam.